والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت رب زدنا مما مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا أوامرك ونعرف بنا وإنك وصفات الله ولهم الملائكة المقربين واخرج لنا وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واهدنا لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصطفى لا نفعنا بعلومه في الدارين. Keenam, suci daripada haid dan nifas. Yang keenam daripada 11 syarat bagi sah wudu. Yang keenamnya ialah suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Maksud dengan kata suci di sini bukan suci di sini diterjemuh daripada bahasa Arabnya niqa'. An-niqa'u. Bukan terjemuh daripada bahasa Arab taharah. Itu bukan. Suci daripada haid maknanya darah haid itu dah berhenti. Darah haid dan darah nifas itu dah berhenti. Itu maksud dengan kata suci. Dia ada satu lagi itu menyuci. Menyuci daripada haid dan nifas ialah mandi. Kalau kata menyuci daripada haid dan nifas, maksudnya mandi. Apabila suci daripada haid dan nifas, maka dia mandi. Apabila mandi itu maknanya menyuci daripada haid dan nifas. Maka yang dimaksud di sini suci maknanya dah tidak datang haid. Tidak datang haid, tidak datang nifas. Itu maksudnya begitu. Suci daripada haid dan nifas. Maknanya nak sah wudu tu syaratnya jangan tidak datang haid, tidak datang nifas. Maknanya tidak sah mengambil wudu dalam keadaan dalam keadaan datang haid dan nifas. Maksudnya begitu. Itu yang keenam, suci daripada haid dan nifas. Maknanya syarat bagi nak sah wudu itu jangan ada datang haid dan nifas. Dalam masa itunya, dalam masa haid dan nifas tidak sah wudu. Maknanya mana begitulah terjemuh daripada an-niqa'. An-niqa' tu an-niqa' minal haidi wan nifas, maknanya tak datang haid, tak datang nifas. Masa itulah sah wudu. Ketujuh, jangan ada pada anggotanya yang mengubahkan air daripada mutlaknya. Seperti ada pada anggotanya umpama bedak. Bedak yang putih-putih, maka tiada sah wudunya. Ketujuh, jangan ada pada anggotanya anggota wudu. Jangan ada pada anggota wudu ada apa yang mengubah ni suatu benda yang mengubah. Yang mengubahkan ini suatu benda yang mengubahkan air daripada mutlaknya. Berubah daripada jadi air mutlak. Jadi jangan ada kat badan kitanya, kat anggota wudu, kalau kita ambil wudu, kalau kita mandi, jangan ada pada seluruh badan kitanya apa dia suatu benda
yang mengubahkan air mutlak. Jadi maknanya ketika kita cebokkan air, tuang itu, kita tuangkan air itu air mutlak lah. Tapi dengan sebab ada kat badan kita tu suatu ada benda-benda yang mengubahkan. Apabila air itu datang kena kat badan kita, bercampur dengan benda yang ada kat badan kita, maka air itu jadi air mutlak. Bukan dah berubah, tak jadi air mutlak. Sebab tu tidak sah. Jadi kalau rupa begini tidak sah lah. Kita sabun muka kita. Kita sabun muka kita, tangan kita, badan kita seluruhnya. Kemudian kita nak cucikan daripada sabun tu, kita terus niat wuduk. Maka tidak sah. Sebab air apabila kena kat muka kita, padahal di muka kita tu penuh dengan sabun, maka air itu akan asalnya air mutlak. Apabila ia bercampur dengan sabun, maka hilang daripada jadi air mutlak. Maka itu tidak sah. Seperti dia misalnya, seperti ada pada anggotanya umpama bedak, yang ni bedak dan seumpamanya, yang saya buat misal tadi sabun, sama. Maka tiada sah wuduknya. Sebab air yang ada bercampur dengan bedak. Artinya kalau kat badan kita tu ada sabun, penuh dengan sabun putih, sabun kat muka, kita pun tuang air kat muka sambilan niat wuduk. Maka air yang kena kat muka kita dah jadi air, bukan air mutlak, bukan air sabun. Maka tidak sah. Jadi maknanya ketika kita mandi, kita sabun, kalau nak ambil wuduk kena buangkanlah sabun dululah. Kena buang, kena tuangkan untuk buangkan sabun dulu. Sekiranya dia biasanya sabun tu kita kena bilas banyak kali juga tu, sebab untuk nak buangkan sabun tu ada buih-buih dia yang putih kat badan kita tu, kita kena tuang banyak kali juga sehingga habis. Lepas tu ada licin-licin dia. Apabila kita bekas kita sabun tu biasanya rasa licin-licin, maka kena tuang sebanyak mana sekiranya air yang kena kat badan kita tak jadi berubah dengan sebab sabun. Gitu. Jadi selama mana ada sabun kat muka kita atau kat badan kita mana-mana saja, sekiranya kalau air kena di situ, dia akan bercampur dengan sabun jadi air sabun, bukan jadi air mutlak. Maka itu tidak sah. Jadi sekiranya kalau ada bekas sikit-sikit bekas sabun kat badan kita, kat anggota wuduk, sekiranya kalau kita tuang tu, pada hukumnya air tu tak jadi air sabun, bukan masih jadi air mutlak. Itu memadai. Itulah syarat yang ketujuh, jangan ada benda yang mengubahkan daripada air mutlak. Jangan ada benda yang dia air mutlak datang kena kat badan kita, bercampur dengan benda yang ada kat badan kita tu, sehingga air tu berubah, bukan jadi air, jadi mutlak. Dah jadi air sabun. Kalau ada bedak, maknanya air tu dah jadi air bedak masalah. Maka tidak sah. Kita kena buang dulu dah. Begitu. Lepas tu kiaslah sabun ke, bedak ke, ataunya benda-benda lain. Katalah. Kedelapan, jangan dita'lik niat. Maka tiada sah jika ia ta'likkan niat. Seperti dikata, nawaitul wudu'a insya'Allah. Bahkan jika ia qasad tabarruk, tiada mengapa. Kedelapan, jangan dita'likkan niat. Jangan dita'likkan niat. Dita'lik ni sini kita katanya jikalau. Jikalau. Sama juga dengan kita sembahyang pun, niat sembahyang jangan kata jikalau. Tapi bukan maksud di lafaz jikalau, tapi makna dia begitulah. Makna ta'lik. Kita niat puasa, kita niat sembahyang, jangan kata jikalau.
ta'liq. Ta'liq tu maknanya terhenti sesuatu perkara di atas suatu perkara. Menghentikan suatu perkara di atas suatu perkara. Seperti kita ta'liq. Kata macam mana? Kalau biasanya ta'liq tu di dalam bab talak. Bab talak dia katanya sekiranya apabila datang bulan Ramadan, tu dia ta'liq. Apabila datang bulan Ramadan, engkau tertolak satu tolak. Misalnya, apabila masuk bulan Ramadan, kau tertolak satu tolak. Tu rupa tolak dengan secara ta'liq dia panggil. Rupa tolak dengan secara ta'liq. Maka apabila masuk bulan Ramadan, maka jatuh tolak. Atau dia katanya, ini nak misal rupa ta'liq, tapi lain daripada niat wuduk lah. Kita nak bagi faham ta'liq tu dulu. Kalau dia ta'liq tolak, dia katanya, jikalau hujan turun, jikalau turun hujan, engkau tertolak satu tolak. Maka apabila hujan turun, jatuh tolak satu tolak. Itu panggil rupa ta'liq. Biasanya dia guna jika atau jikalau, lebih kurang tu dia guna lafaz untuk nak jadi ta'liq. Dalam bab talak tu, kalau dalam kitab fiqh tu dia ada panggil talak yang dita'liq, talak yang dilulus. Dalam bahasan talak tu dia ada talak yang lulus. Maknanya tolak yang lulus tu dia kata aku tolak akan dikau, aku cerai akan dikau. Itu yang lulus. Tidak terhenti di atas suatu benda. Suatu perkara. Tapi kalau dia katanya jikalau datang bulan Ramadan, engkau tertolak. Jikalau aku balik daripada umrah, masalah, engkau tertolak. Satu tolak. Maka itu rupa tolak dengan secara ta'liq. Mana terhenti suatu perkara di atas suatu perkara. Mana terhenti jatuh tolak tu di atas mu'allaq dia. Maknanya datang Ramadan. Kalau selama mana tak datang Ramadan, tidak jatuh tolak. Kalau dia katanya, kalau apabila masuk bulan Ramadan, masuk satu Ramadan, engkau tertolak. Apabila jelas katanya dilihat anak bulan, masuk Ramadan, jatuh tolak. Itu rupa ta'liq. Maka niat pun begitu juga. Jangan bagi ada ta'liq. Sebab ta'liq ni dia niat dia nak jazam, nak putus. Putus macam mana? Jangan ada nanti tengok benda tu, nanti nak tengok benda ni dulu. Kalau begitu, kalau begini tak boleh, dia menafikan niat. Sebab niat ni nak jazam, nak putus. Nak solat ke nak solat, jangan tengok benda tu benda lain. Sebab tu saja aku sembahyang, mana tentu sama sekali aku nak sembahyang. Lepas tu kalau kita katanya, kalau niat tu, saja aku sembahyang fardu zuhur, jika hujan tidak turun, dia kait begitu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, lepas tu dia kait belakang. Jika hujan tidak turun, maknanya tidak sah niat. Maknanya dengan maknanya kalau hujan turun, sembahyang dia nak berhentilah. Artinya sama tara, aku nak sembahyang zuhur, sama tara tunggu Zaid. Tu kalau Zaid datang, pada mana kalau Zaid datang aku nak berhenti. Maka itu rupanya ta'liq, maka tidak sah. Sebab dia ta'liq ni jadi seolah katanya perbuatan kita ni belum tentu nak jadi, tak nak jadi. Nak teruskan, tak nak terus tu belum tentu. Maka menafikan, berlawan dengan jazam yang dikandap di dalam niat. Sebab niat tu dia mesti kena jazam. Kena putus. Jazam tu mana kena azam dengan secara putus. Nak buat, nak solat. Macam mana pun nak solat. Selama mana tak sudah, tak selesai, kami tak berhenti. Maknanya begitu. Maka sekiranya kalau ada ta'liq, kalau kandak, kalau rajin, dia kata, saja ku sembahyang fardu zuhur, kalau rajin,
Dia kata begitu. Maknanya kalau malah nak berhenti, jadi rupanya tidak putus. Jadi dia nanti tengok dulu, macam tu. Nanti tengok dulu nak sudah kata nak selesaikan solat, maka itu rupa ta'liq, maka tidak sah. Walaupun dia kata insya Allah pun, itu pun rupa ta'liq juga. Kalau Tuhan kehendak aku solat, kalau Tuhan tak kehendak aku tak solat, itu makna insya Allah. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat, insya Allah. Maka insya Allah tu dengan maknanya, kalau makna dia tu makna ta'liq, kalau Tuhan kehendak nak bagi sudah semayang, maka semayang tu dapat buat sampai sudah, sampai habis. Kalau Tuhan tak kehendak, maknanya semayang boleh 2 rakaat jadi berhenti. Kalau Tuhan tak kehendak nak bagi semayang bagi sepenuh, itu maka rupa gitunya rupa ta'liq. Maka ta'liq menafikan niat, melawanikan niat. Maka apabila begitu, mana-mana niat jikalau ada ta'liq maka tidak sah. Adapun tolak tak mengapa sebab dia bukan niat. Itu perkataan, tengok. Kedelapan, jangan ditaklikkan niat. Maknanya jangan bagi ada taklik dalam masa kita niat. Dalam niatan kita itu jangan ada taklik. Di dalam niatan kita itu jangan ada taklik. Tak kira niat wuduk ke, niat puasa ke, niat apa lagi? Niat solat ke, jangan ada taklik dalam niatan kita. Maka dia katanya kalau ada ta'lib gitu maka tidak sah. Maka tiada sah wudu. Kalau wudu, kalau salat tidak sah salat, kalau puasa tidak sah puasa. Jika ia seorang itu ta'libkan niat. Tengok. Seperti dikatakan nawaitul wudu'a, saja aku ambil wudu, insya-Allah, jikalau kehendak Allah. Insya-Allah mana begitu? Jikalau kehendak Allah, kalau Allah kehendak nak bagi sepenuh, aku sepenuh. Kalau Allah tak kehendak, maka tak sepenuh wuduk aku ini. Soalah maknanya begitu. Maka tidak sah. Maknanya jangan katalah macam mana. Jadi makna kita kena putus. Niat ni kena jazam. Saja aku ambil wuduk. Mana nak terus, nak buat juga-juga. Mana begitu. Nak teruskan perbuatan wuduk, nak buat juga-juga walaupun ada halangan, soalah gitu. Maknanya kita memanglah perbuatan wuduk kita ni dilakukan di atas kehendak Tuhan. Allah kehendak, jadilah. Allah Ta'ala tak kehendak, tak jadilah. Tapi jangan begitu. Memanglah bab i'tikad kitanya apabila sesuatu perkara tak boleh nak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Dalam bab i'tikad kita, tetapi dalam niat tu jangan tilik begitulah. Jangan ada ta'liq. Bahkan jika ia seorang qasad tabarruk, qasad ambil berkat, sebut insya-Allah, dia tak ada nak kepada makna ta'liq, dia nak kepada qasad dianya nak ambil keberkatan saja. Maka tiada mengapa. Maka itu tak mengganggukan wuduk, maka sah. Jadi masalahnya kalau dia kata insya-Allah, dengan sebab di situ insya-Allah ada sebut nama Allah. Maka dia kata insya-Allah tu tujuan dia nak ambil berkat saja. Nak ambil berkat dengan perkataan insya-Allah. Tak dengan maknanya dia tidak qasad nak jadi ta'liq. Dengan maknanya dia qasad nak ambil barakat dengan kata insya-Allah. Dia tidak qasad nak jadi ta'liq, maka itu tak mengapalah, sahlah niat wuduk dia tu. Tetapi kalau dia kata insya-Allah, qasadnya nak ta'liq. Dengan maknanya aku ambil wuduk ni, kalau Tuhan kehendak nak bagi sudah, bagi habis, aku habiskan. Kalau Tuhan kehendak tak menghabiskan, tak selesaikan, maka tak selesailah wuduk aku ni. Maka itu tidak sah. Ini boleh qasad, boleh jadi dia qasad ambil berkat dengan sebab ada sebut insya-Allah. Kalau sebut lain daripada lafaz Allah, tak ada jalan nak ambil berkat. Seperti katanya,
saja ku ambil wuduk jikalau hujan tidak turun. Maka hujan turun tak boleh ambil berkat. Nak berkat dengan nama Allah. Maka di situnya rupa ta'liq betul-betul. Saja ku mengambil wuduk jikalau hujan tak turun. Dengan maknanya kalau hujan turun maka wuduk dia tak jadi. Maka rupa begitunya rupa ta'liq. Maka tidak sah. Jadi kenapa syarat katanya jangan ada ditaklikkan niat? Sebab taklik ini menafikan jazam. Menafikan jazam, menafikan jazam yang mana jazam tu syarat bagi yang mana jazam tu setengah daripada syarat bagi nak sah niat. Sebab niat tu kita kena jazam, kena putus. Mana nak hadap, nak buat tidak hirau kepada apa-apa, salah begitu jazam, putus. Macam mana pun aku nak buat. Walaupun hujan turun tak turun pun, begitu. Itu ke-8. Jadi masalah jangan diadakan jangan ditaklikkan niat ni, ini syarat bagi semua niat. Bukan sekadar niat wuduk saja, bukan sekadar niat solat saja, mana-mana niat sekalipun jangan ada taklik. Sebab kalau ada taklik dalam mana-mana niat sekalipun tidak sah. Kalau niat ihram sekalipun. Kalau niat ihram sekalipun, ihram dengan haji atau umrah sekalipun, maka tidak sah. Begitulah. Kesembilan, jangan ada pada anggotanya yang menegahkan sampai air wuduk seperti lilin atau getah atau kapur atau lainnya. Kesembilan, jangan ada pada anggotanya anggota wuduk. Sama juga dengan kita mandi kan. Jangan ada pada anggotanya anggota wuduk yang menegahkan, yang menghalangkan sampai air wuduk, air kita ambil wuduk tu lah, kepada kulit. Jangan ada. Sampai kepada kulit anggota wuduk. Jangan ada seperti lilin, lilin yang lekat pada kulit tu, maka menegahkan. Jadi tepat di bawah lilin tu air tak kena, air tak masuk, air tak sampai. Atau getah, bagi orang yang menoreh, maka getah itu menegahkan. Atau kapur atau lainnya, banyaklah. Benar-benar sekiranya kalau ada dia kat kulit kita, air tak masuk di bawah dia, tak berjerat, maka itu tidak sah. Adapun jenis-jenis kalau ada tetapi air boleh masuk kat celah dia, maka itu tak mengapa, seperti kain biasa ni. Jadi maknanya kita basuh, kita pakai baju, masalah baju tangan panjang, maka apabila kita ambil wuduk tu, kita tuangkan air di atas baju, tetapi air itu berjerat masuk ke bawah sampai ke kulit tangan, maka itu tak mengapa. Atau ada tahi kuku yang keras sekira-kira tiada sampai air kepada kulitnya, kulit kuku sebelah bawah. Atau ada tahi kuku yang hitam-hitam kat celah kuku tu. Yang hitam-hitam kat celah kuku tu dia kata tahi kuku yang keras sekira-kira tiada sampai air kepada kulitnya, kulit kat bawah kuku. Jadi kuku tu kalau ada tanah ke, ada apa saja yang nampaknya hitam kat celah kuku tu, maka sekiranya kalau benda itu ada yang hitam-hitam kat celah kuku tu, sekiranya kalau kita ambil wuduk, air tak akan sampai masuk kat celah kuku. Maka itu tidak sah juga. Mesti kena buanglah. Tidak pun potong kuku. Kita potongkan kuku, ya kalau kita potong, ya tak lekatlah daki-daki dia. Artinya kita cari lidi-lidi ke masalah, kita cokilkan buang. Kalau tidaknya, tetapi kalau agaknya kalau
ada tetapi tidak menghalangkan sampai air kepada sebelah bawah kuku tu, maka itu tak mengapa. Kalau menghalangkan, maka tak wajib kita membuangkan benda yang ada kat celah kuku itu. Begitulah. Ke-10, mengetahui kaifiat. Seperti berbandingan pada sembahyang. Seperti ia berbeza faraidnya daripada sunatnya. Syarat yang ke-10, syarat bagi nak sah wuduk ialah mengetahui, tahu cara, mengetahui kaifiat. Mana tahu cara nak buat. Mengetahui kaifiat, maknanya tahu cara nak buat. Mudah-mudahnya begitulah. Maknanya nak sah wuduk, syaratnya kena tahu cara nak buat wuduk. Nak ambil wuduk tu lah. Nak ambil wuduk macam mana, kita tahu cara. Begitu juga dia kata seperti banding pada sembahyang. Jadi bandingannya pada sembahyang. Jadi nak sah sembahyang pun kena tahu cara nak buat sembahyang. Macam mana kita nak buat? Nak sembahyang zuhur, macam mana nak sembahyang zuhur? Kalau tak tahu cara tu, maka tidak sah sembahyang. Tak tahu cara, memanglah nak buat macam mana, kita tak tahu cara nak buat. Nak mulai di mana, nak sudahi di mana, apa nak buat selepas tu pula. Maka sekiranya kalau tak tahu cara tu, maka tidak sah. Tak tahu cara tu, tak tahu cara nak buat, maka tidak sah. Memanglah begitu, sebab macam mana kita nak buat kalau tak tahu cara. Maka syarat bagi nak sah setengah pada syaratnya ialah kena tahu cara buat. Itu mengetahui kaifiat. Mengetahui, tahu kaifiat tu, kita terima mudah-mudahnya katanya cara buatlah. Kaifiat tu cara buat. Seperti bandingan pada sembahyang. Jadi dibanding pada macam sembahyang lah. Maksudnya macam sembahyang lah. Sembahyang pun kena tahu cara buat juga. Kalau tidak, tidak sah sembahyang. Maka dalam bab wuduk macam mana cara nak tahu cara buatnya? Seperti ia berbeza faraidnya daripada sunatnya. Faraid itu rukun-rukun lah. Faraid itu rukun-rukun. Benda-benda yang wajib buat. Jadi seperti kita dapat berbeza yang mana rukun, yang mana sunat. Yang mana rukun, yang mana sunat. Maka itu maknanya kita dah tahu cara. Dah tahu cara maknanya kalau antanya perbuatan wuduk tu banyak basuh muka berkomuk, basuh muka berkomuk, kita bilang bagi cukup dulu. Benda yang kita buat dalam perbuatan wuduk tu banyak. Kalau kita contohnya, kalau orang tu dia nak belajar mengambil wuduk. Dia nak belajar mengambil wuduk, maka dia tengok klip saja, tengok video saja. Maka video yang dia tengok tu, orang tu ambil wuduk basuh tangan, berkomor, baca bismillah, basuh kaki, basuh tangan, sapu kepala, sapu hidung, sapu telinga, basuh kaki. Maka dia tengok begitu tu, tengok dalam video tu dengan sekadar tu, dia tak tahu katanya, sebab dia tengok orang nak ambil wuduk tu, dia tengok apa dia? Dia perhati tengok orang ambil wuduk, dia basuh tangan, dia berkomor, dia basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Kalau semata-mata tengok begitu tu, dia tahu ke tidak? Kata yang mana sunat, yang mana fardu. Tak basuh, tak sapu telinga, boleh ke tidak? Dia tak tahu. Tak basuh tangan, boleh ke tidak? Tak berkomor, boleh ke tidak? Sah ke tidak wuduk? Dia tak tahu. Maka wuduk dia tidak sah. Sebab rupanya begitu, rupa dia tak pandai berbeza yang mana rukun, yang mana bukan rukun. Jadi maknanya tak dapat, tidak kena tahulah. Buat ni rukun, ni sunat. Begitu. Kalau kita tengok orang ambil wuduk, kita tengok dia basuh muka, kita boleh ceritalah, boleh cakaplah, itu sunat tu. Tu tengok dia ambil wuduk, dia berkomor, itu sunat. Kemudian dia masuk air ke hidung lah, itu pun sunat juga. Kita boleh cerita, boleh katanya begitu.
Basuh muka, fardu itu wajib sebab rukun. Basuh tangan wajib sebab rukun. Sapu kepala wajib sebab rukun. Sapu telinga tak wajib sebab dia sunat. Sapu boleh, tak sapu pun boleh, wuduknya sah. Katalah. Jadi boleh kita, satunya, jadi maknanya mengetahui kaifiat, maknanya boleh, apa dia? Kita dapat berbeza yang mana sunat, yang mana rukun. Lagi pulanya, apabila kita berbeza basuh muka, cara mana kita nak basuh muka? Cara mana kita nak basuh muka, sakat mana muka, kena tahu ke semuanya. Nah, basuh tangan, jangan kita baca saja, basuh muka. Sakat mana tak tahu, basuh tangan, barangkali dia faham kata tapak tangan. Barangkalinya begitu. Dia kata basuh muka, pipi dia tak basuh sebab ini pipi bukan muka, dia kata. Di bawah tu dagu bukan muka, dagu dia tak basuh. Boleh jadi begitu, maka tidak sah. Kena tahu cara. Maka jika ia i'tikad sekaliannya, yakni af'alnya, itu fardu, sah wuduknya. Jadi sekiranya kalau seorang tu dia tak tahu beza yang mana sunat, yang mana wajib, yang mana rukun, dia tak tahu berbeza. Tetapi dia tak tahu berbeza, dia pegangan dia, i'tikad dianya, percaya dianya, dia katanya semua perbuatan yang orang-orang buat dalam masa ambil wuduk tu semuanya fardu, semuanya rukun. Wajib kena buat ke semua. Jadi dia ajar gitu. Kita ni ambil wuduk ni, kita kena basuh tapak tangan, kita kena basuh. Kalau tidaknya tak boleh, dia kata. Kita kena berkomor dulu, kita kena masuk air ke hidung dulu. Kalau tidak, tak boleh, dia kata. Maknanya dia i'tikad, katanya segala perbuatan. Maka jika ia i'tikad, berpegang dalam hatinya, percayaan dalam hatinya, sekaliannya, yakni af'al, yakni perbuatan. Perbuatan wuduk daripada basuh tapak tangan, perbuatan dia, berkomor, itu pun perbuatan, masuk air ke hidung, itu perbuatan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh sapu telinga, itu perbuatan wuduk ke semua. Tak kira wajib sunat lah. Basuh kaki, maka dia pegang katanya, dia i'tikad, percayaan dalam hati dia katanya semua adalah wajib. Nak ambil wuduk, wajib kena berkomor, wajib kena masuk air ke hidung, wajib kena basuh tapak tangan, sehingga sapu telinga pun dia kata wajib juga. Apakah lagi kalau muka, tangan, kepala, kaki, semua dia katanya wajib. Mulai daripada bismillah pun dia kata wajib. Basuh dua tapak tangan pun dia kata wajib. Berkomor pun dia kata wajib. Jadi semua beberapa perkara yang kita buat dalam perbuatan wuduk, dia kata wajib semua. Itu pegangannya, itu percayaan dia. Maka wuduk tu sah. Sebab apa boleh kata sah? Sebab dia ingat kata kena buat, jadi maknanya dalam perkataan dia apa dia? Muka mesti kena basuh, tangan mesti kena basuh, sapu kepala mesti, basuh kaki mesti. Sebab dia kata ke semua, wajib ke semua, maknanya mesti kena buat ke semua. Jadi apabila dia kata kena buat ke semua, walaupun salah pada berkomor, dia kata wajib, itu salah kan. Basuh tapak tangan itu salah, dia kata wajib. Sapu telinga salah, dia kata wajib. Tapi pendeknya, dia di muka walaupun dia katanya berkomor tu wajib, tu salah. Basuh tapak tangan tu wajib, itu salah kan. Tapi di muka dia kata wajib juga. Di muka dia kata wajib, di tangan dia kata wajib, di kepala dia kata wajib, di kaki dia kata wajib. Maknanya tapak wajib dia kata wajib. Sebab dia kata semua-semua tu mulai daripada basuh tapak tangan sampai basuh kaki, wajib ke semua. Jadi pada maknanya dalam i'tikad dia betul kan? Nisbah rukun. Nisbah muka betul. Wajib. Nisbah tangan betul, wajib basuh. Nisbah kepala betul lah kata wajib sapu kepala. Tapi sapu telinga dia kata wajib, itu salah. Tapi tepat yang jadi rukun wuduknya tak salah. Sebab tu kalau dia i'tikad katanya semua perbuatan-perbuatan yang orang-orang buat dalam masa ambil wuduk tu wajib ke semua, kalau tak buat berdosa, dia kata. Kalau tak buat begitu, jadi tidak sah wuduk. Maka
i'tikad pegangan percayaan dia begitu, betul nisbah tempat yang jadi rukun. Di muka betul, wajib. Di tangan betul, di kepala betul, di kaki betul, walaupun salah di telinga, salah di berkumur, salah di basuh tangan sebab dia kata wajib. Maka tak mengapa. Sebab apabila dia i'tikad kata wajib, dia tak tinggal. Dia buat ke semua. Gitu. Atau sekaliannya sunat. Tiada sah wuduknya. Kalau dia i'tikad, katanya semua perbuatan yang orang-orang buat dalam masa ambil wuduk, daripada basuh tapak tangan, berkumur, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, adalah sunat kesemuanya. Jadi kalau dia i'tikad begitu, kalau dia percayanya begitu, maka tidak sah. Sebab dia kata muka ni sunat. Basuh tangan ni sunat. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Maknanya begitulah, sebab dia kata kalau kesemuanya sunat. Maknanya basuh muka pun sunat. Basuh tangan pun sunat. Sapu kepala pun sunat. Basuh kaki pun sunat. Maknanya kalau tak basuh muka, boleh. Sah. Tak basuh tangan pun bolehlah, sah lah. Maka i'tikad macam tu, jadi boleh jadi membawa kepada dia tak basuh muka. Sebab dia kata sunat. Sebab tak sunat, sebab benda sunat boleh tinggal kan. Tak berdosa. Tak salah kalau kita tinggal benda sunat. Tak berdosa. Maka kalau dia i'tikad kata sunat, barangkali dia tak basuh muka. Barangkali dia tak sapu kepala, maka tidak sah. Dia tak sama kata, dia pegang kata wajib semua sebab dia mesti buat. Begitu. Atau setengah fardu dan setengah sunat. Atau dia i'tikad katanya semua perbuatan wuduk tu sebahagiannya sunat, sebahagiannya wajib. Dia bilang, kalau orang tanya dia, kita ni kalau nak ambil wuduk, kita nak buat apa dalam perbuatan wuduk? Dia pun jawab, kita ni kalau nak ambil wuduk, kita kena basuh tangan, kita kena berkumur, kita kena masuk air ke hidung, kita kena basuh muka, kita kena basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu, kita pun tanya dia pula, kena buat ke semua ke? Semua tu wajib ke semua ke? Wajib kena buat ke semua ke yang kau bilang tadi? Dia kata tak, setengah-setengah tu wajib, setengah-setengah tu sunat. Tapi kalau tanya, mana yang wajib? Tak tahu juga. Tapi bukan semua wajib, bukan semua sunat. Dia tahu sekadar tu ya. Dia tahu sekadar itu saja. Kalau kita tanya, macam mana kita nak ambil wuduk? Dia boleh ceritalah satu-satu. Pertama kali kita bismillah, yang keduanya kita basuh tangan, basuh tapak tangan, yang ketiganya kita berkumur serta dan masuk air ke hidung. Bilang-bilang satu-satu sampai ke basuh kaki. Betul? Cukup, dia bilang. Tak tertinggal. Kemudian kita tanya, mesti kena buat ke semua ke? Wajib kena buat ke semua ke yang kau bilang tadi? Dia jawab katanya, setengah-setengah yang saya bilang tadi, setengah wajib kena buat, setengah lagi sunat. Maknanya sebahagiannya sunat, sebahagian lagi wajib. Kemudian kita tanya, mana yang wajibnya? Mana yang sunatnya? Tak tahu juga dia kata. Tapi setengahnya sunat, setengahnya wajib. Ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau solat pun begitu juga. Kalau kita tanya, cara macam mana kita nak solat? Dia boleh ceritalah. Takbir, kita kena takbiratul ihram, kita kena niat, kita kena berdiri, kita kena baca Fatihah sampai katanya beri salam. Kita kena baca surah, dia cerita semualah. Selepas pada takbiratul ihram, kita kena baca doa iftitah, kita kena baca auzubillah, kita kena baca Fatihah, kita kena baca surah. Kita rokok, kita kena tamakninah, kita nak kena baca subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita kena kata Allahu akbar ketika nak rokok. Dia kata begitu. Sampai ke beri salam. Baca Rabbi Fili pun dia kata kita kena baca. Maka kita tanya yang mana sunat, yang mana fardu? Dia kata tak boleh jawab. Tapi ada setengah perbuatan tu sunat, ada setengah perbuatan tu wajib. Maka sekiranya kalau pegangan percayaan dia, i'tikad dia begitu, tengok.
apa hukum? Atau setengahnya fardu, ni dia i'tiqad. Setengah fardu mana sebahagiannya jadi fardu, jadi rukun. Setengahnya sebahagiannya sunat. Maka jika orang ami, orang awam, sah, wuduk tu sah. Kalau orang awam tak boleh berbeza mana wajib, mana sunat. Tapi dengan i'tiqad kalau kita tanya dia jawab macam mana? Sebahagian perbuatan itu wajib, sebahagian lagi pulaknya sunat. Tapi kalau kita tanya yang mana wajib, mana yang sunat, tak boleh nak beza. Tak boleh nak jawab. Maka sekiranya kalau orang itu kenata orang awam, maka wuduk dia tu sah. Mana tak tahu, tak boleh menentu tu tak mengapa. Sebab dia tu orang awam. Tapi sah tu jika ia tiada qasad akan wuduknya, akan sunat. Tapi jangan qasad kata sunat lah. Jadi maknanya kalau dia tak boleh berbeza yang mana sunat, yang mana wajib, maka wuduk dia tu sah kalau dia tu orang awam. Tapi syaratnya kita kena bagi tahu. Katanya kalau kau tak boleh berbeza mana wajib, mana sunat, kau kena ingat kata semua wajib. Untuk nak ambil ihtiyatnya, ingat kata semua tu wajib. Buatlah. Jadi berkomo pun dia ingat kata wajib. Bahasa muka pun dia ingat kata wajib. Tu tak apa, sah. Begitu. Dan dikandak dengan ami, apa maksud dengan kata orang ami tadi? Dan jika ada ia orang yang mutafaqih. Apa dia mutafaqih? Mengaji tu. Dia tulisan dulu tak ada arah saksi. Dan jika ia masalah orang tak boleh berbeza mana dia sunat, mana perbuatan sunat, mana perbuatan fardu, rukun, dia tak boleh beza, tetapi dia tu orang yang belajar fiqh. Jika ada ia orang mutafaqih. Apa makna orang mutafaqih? Mengaji ilmu fiqh. Itu mutafaqih. Mengaji mana belajar. Macam kita sekarang tu dah belajar. Kita dah lepas. Ni kitab kita ni kita dah lepas rukun wuduk dan sunat wuduk. Ni itu maknanya orang dah mengaji tu, bukan orang awam lah kita ni. Dah lepas kitab buyah dah ni. Mana kita ni orang mengaji fiqh dah ni. Bab wuduk lah, bab solat belum sampai kan. Tapi bab wuduk kita dah lalu. Dah sentuh, dah tahu mana wajib, mana sunat. Mana fardu, mana rukun wuduk, mana dia bukan rukun wuduk. Ni kita ni bukan orang ami dah ni. Kita ni orang yang mengaji ilmu fiqh. Lagi pulaknya lebih lagi kita ni dah lepas. Mana rukun, mana sunat. Maka tak dapat tiada daripada membeza antara fardunya dan sunatnya, tak dapat tidak. Kalau tak boleh beza maka tidak sah wuduk. Kalau terlupa tu kena hafal balik. Kalau terlupa kena hafal balik, tapi tak susah sangat. Ingat katanya niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki adalah rukun, lain pada tu sunat. Ingat begitu tak apa dah. Tak payah sangat. Tak payah kita hafal sebiji-sebiji perkataan kitab tu kan. Ingat katanya niat, niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, satu lagi, tertib. Adalah wajib, adalah rukun. Yang lain pada itu, sunat. Itu mana boleh berbeza dah tu. Kalau tak boleh nak berbeza pada hadiahnya, dah mengaji ilmu fiqh, lebih lagi dah belajar bab wudu, tapi tak boleh berbeza lagi sebab terlupa ke macam mana, maka tidak sah. Mesti kena hafal balik, kena ingat. Kena ingat balik katanya, apa dia? Basuh muka wajib, niat wajib. Basuh tangan wajib, sapu kepala wajib, basuh kaki wajib. Kena ingat begitu. Nak tahu dari mana, barangkalinya dia sudah belajar, dah hafal semua, dia tidur,
bangkit pada tidur, terlupa habis. Kena ulang balik. Begitu. Tapi itu masalah fiqh. Tapi biasanya kalau orang kitanya tak boleh beza ke semuanya. Biar ada belajar sikit je. Setengah-setengah orang tu masa kecil lagi dia ingat, dia tahu benda ni. Maka itu maknanya dah tahu beza. Tengok. Dan dikehendak dengan ami orang yang tiada dapat daripada pengetahuan suatu yang boleh menunjukkan dengan dia kepada yang tinggalnya. Dan dikehendaki dengan ami orang awam ni. Orang yang tiada dapat daripada pengetahuannya sesuatu. Sesuatu yang boleh menunjukkan dengan dia dengan sesuatu kepada yang tinggal. Jadi maknanya orang ami ni dia tahu satu perkara, sekadar tahu satu perkara itulah. Dia tak boleh nak kias satu lagi, itu tak boleh. Kalau kita cerita katanya, kalau dia tanya kita, ni nak cerita orang awam, dia tahu satu benda tapi satu benda lagi yang sama dia tak boleh nak tahu. Kalau dia tanya kita, ayam ni halal ke tidak? Ayam ni halal kita makan ke tidak? Kita pun jawab, ayam tu halal. Maka dia boleh tahu sekadar ayam dah. Lepas tu dia tanya, kalau ayam utang? Dia tanya balik. Itu makna orang awam kalau dia tanya begitu. Kalau orang belajar fiqh, kalau kita jawab kata ayam yang saya bela kat rumah ni, halal ke tidak? Kita jawab kata halal. Lepas tu kalau ayam hutan, tak payah tanya dah. Kalau orang belajar fiqh, dah tahu. Kalau begitu ayam hutan pun halal juga lah. Lepas tu dia tak payah tanya tu. Kalau orang yang orang belajar fiqh, dia tak payah tanya itik macam mana. Sebab ayam dengan itik sejenis lebih kurang. Maka kalau ayam tu sebab makanan dia cara kedudukan lebih kurang itik dengan ayam kan. Maka dia tak payah tanya. Tapi kalau orang awam dia kena tanya balik ni. Itik macam mana, halal ke tidak? Itu mana dia sahu satu benda tapi dia tak boleh pergi, tak boleh dapat menunjuk kepada satu benda lagi yang kita tak cerita. Itu orang ami. Tapi orang belajar fiqh dia pandai. Kalau ayam tu yang apa dia? Yang Turki tu, yang besar tu, yang ada yang jantan tu ada apa keluar kat dahi dia tu. Itu pun ayam juga. Maka itu halal. Tapi kalau orang awam dia kena tanya. Ayam tu macam mana? Kalau kalau dia tanya kita ni nak cerita orang awam macam mana? Kalau dia tanya kita, lembu halal ke tidak dagingnya? Kita jawab kata halal. Nanti dia tanya balik, kerbau? Itu orang awam kalau dia tanya gitu. Tapi kalau orang belajar fiqh, contohnya dia tanya kita, lembu halal ke tidak? Kita jawab kata halal. Maka dia akan tahu dengan sendiri katanya, kerbau itu halal. Dia tanya kita, kijang halal ke tidak? Kita jawab kata halal. Nanti dia tanya, rusa? Kalau tanya tu maknanya orang awam. Kalau katanya dia tanya kita kijang, tapi kita jawab kata halal, rusa pun dia tahu dah tahu katanya halal. Maka itu bukan orang awam. Itu maknanya lebih kurang begitulah. Dan dikehendaki dengan ami orang yang tiada dapat daripada pengetahuan sesuatu yang boleh menunjukkan dengan pengetahuan itu, sesuatu pengetahuan itu kepada yang tinggal lagi, yang lain lagi pula. Tahu sekadar ni. Nak lebih pada tu tidak ada. Itu panggil orang awam. Begitulah syarat dia. Kemudian ke-11, mengalir air pada anggota yang dibasuh sekira-kira dinamakan basuh. Kita tinggal satu syarat lagi. InsyaAllah kita sambung pada hari Rabu pula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه
فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.